Salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat menonton Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Saya Ana Samsudin ditemani rakan pengacara saya yang comel. Saya Azura Mokhtar. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada penonton setia Iris Wanita. Pada minggu ini kita bersiaran sekali lagi ya. Yana sihat Yana? Sihat, Alhamdulillah. Lagi-lagi dengan topik hari ini saya rasa lagi bersemangat. Lagi bersemangat untuk kita bersiaran ya. Betul. Sebab apa? Topik hari ini memang yang bukan saya saja yang nak tahu sangat. Saya yakin penonton di rumah juga ramai yang nak tahu sama ada tak kira perempuan ataupun lelaki ataupun siapakah anda? Adakah ahli keluarga? Siapa memang nak tahu. Dan ini adalah topik yang saya rasa bermain minda. Dari ada perempuan yang dah berkahwin, yang menjadi seorang ibu, yang isteri, memang ini sangat penting juga untuk kita tahu. Dan kita lebih kepada untuk memfokuskan kepada kaum wanita lah kan. Kehilangan suami di saat kita sedang melayari rumah tangga sesungguhnya memberikan satu impak besar kepada kita ataupun satu impak besar kepada kaum isteri ini ya, di mana kebanyakan isteri ini memang bergantung hidup kepada suami, betul tak Yana? Tapi bila berlakunya kehilangan secara tiba-tiba ini, mereka ini ibarat hilang arah Yana. Tak tahu nak buat apa, tak tahu macam mana nak mencari duit, mencari nafkah untuk meneruskan kehidupan mereka ini. Jadi hari ini di Iris Wanita kita akan membincangkan perkara ini mengenai apa yang perlu dilakukan oleh isteri bagi meneruskan kelangsungan hidup. Itulah tajuk dia. Tapi saya nak nyanyi sikit. Tajuk dia boleh? Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku, jangan diingat selalu. Ada kena-mengena bila aku sudah tiada. Tapi jangan ke mana-mana sebab kita nak cerita, bukan saya yang nak cakap. Bukan saya yang bercakap. Kita akan ada tetamu jemputan kita hari ini. Tapi sebelum tu kita tengok parody selepas ini. Bang? Cerita apa ni? Tiga Abdul. Bang, saya nak tanyalah kan. Kalau awak mati, tak boleh tanya? Mati? Kalau awak mati. Sebab saya sajalah nak tanya. Kalau awak mati, kan sekarang kan apa benda kita kena buat persediaan awal. Saya tanya kalau awak mati, saya nak tanya apa harta-harta yang awak tinggalkan untuk saya sebagai isteri awak ni? Harta? Ambil kertas. Ambil kertas pula? Banyak sangat harta nak bagi saya ni. Ini. Saya dah sediakan kertas ni, dah standby dah untuk awak tulis apa harta nak bagi kat saya. Macam ni. Macam sini? Mari saya tulis. Dah sedia? Dah. No. Main-main teka-teki pula. Apa ni bang? Ini bukan harta. Ini hutang. Kalau saya mati, inilah saya tinggalkan. Awak tolong bayar hutang. Kalau macam ni lah gayanya, baik saya mati dululah bang. Kembali lagi dalam Iris Wanita, saya ingin war-warkan kepada anda jangan lupa ikuti kami di laman sosial kami Yana. Kita ada Facebook, Instagram dan sebagainya, TikTok semua ada. Jadi tak ada alasan untuk anda tidak mengikuti kami di laman media sosial kami. Dan kepada anda yang mungkin ingin menyuarakan sebarang pandangan dan juga pendapat, anda juga boleh emailkan kepada kami di iris.wanita@gmail.com. Okey, tadi sebelum kita tengok parody tadi kan, kita dah bercerita tentang kematian suami. Apa yang perlu dilakukan
dilakukan oleh kaum isteri. Sebab kebanyakannya daripada kaum isteri ni selalunya cepat orang kata lost. Bila kehilangan orang yang tersayang mereka ini seolah-olah hilang arah dan tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan dan bagaimana untuk menentukan pembahagian harta sesama kaum keluarga mereka inilah. Jadi hari ini dia Iris Wanita, kita ingin membincangkan tentang apa tu Yana? Hari inilah topik dia, bila aku sudah tiada. Itu sumpama suara orang yang dah tak ada. Tetapi apa yang perlu dibuat apabila kita sudah kehilangan orang yang tersayang. Okey, seorang tersayang ni dia meliputi luas ya. Tapi lebih yang sekarang ni kita fokuskan iaitu suami sebab kita ni rancangan wanita gitu Jadi kan. kita ingin memperjuangkan tentang wanita. Jadi masa kita sebenarnya dekat tetamu kita untuk menjawab segala persoalan para wanita di luar sana, termasuk kami di sini. Kita ada Tuan Faizaluddin, seorang peguam syariah. Apa khabar? Selamat datang. Selamat datang Tuan. Khabar baik. Apa khabar juga Azura dan juga Yana Alhamdulillah. dan semua ni lah Sihat. penonton yang setia dengan Iris Wanita. Ya. Okey. Nampak tak, kita ada seorang peguam dekat sini. So banyak soalan yang kita nak tanya, antaranya apabila mula-mula kehilangan suami secara tiba-tiba, pastinya pasangan akan rasa macam dunia tu gelap gelita. Sebab yalah, dengan emosi sedih lagi kan, memikirkan apa yang berlaku dalam hidup dan apa yang berlaku dekat, apa yang akan bakal berlaku pada anak-anak kan, tiba-tiba dia blank. Apakah langkah paling awal sekali yang patut dilakukan? Betul Yana ya. Bercinta sebelum kahwin bertahun-tahun. Lepas tu bulan madu seronok kan. Mujur ada ambil gambar, ada rekod dalam media sosial. Ingatkan kita ni happy kan. Anak pun seronok tengah main-main. Tiba-tiba bangun pagi suami kita meninggal sebagai contoh. Mesti sedih kan. Mesti sedih, panik, rasa trauma. Lepas tu saya tengok drama lah kan. Tepuk-tepuk lagi, bangun. Tak boleh terima hakikat dan sebagainya. Itu lumrah kita sebagai manusia. Kalau kita lelaki pun dalam keadaan begitu, saya rasa ramai jugalah yang bakal menitiskan air mata kan. Apabila kehilangan orang yang tersayang dalam keadaan kita tak sangka. Kalau suami itu dalam keadaan dah sakit lama, terlantar, mungkinlah kurang sikit ya. Jadi dalam hal begini, apa yang Yana tanya tadi kan, mula-mula sekali yang kita nak buat ni perempuan terutamanya para wanita yang sedang menonton ni begitu jugalah dengan suami yang menonton kan. Bila kita meninggal ni, yang pertama pastikan bahawa kita ni, kalau dari segi kami ni lah sebagai peguam ni, kami nakkan kalau boleh yang meninggal tu kita uruskan secepat mungkin. Yang meninggal lah. Kita uruskan jenazah. Jenazah tu ya. Tapi untuk urusan harta pusaka dia, inilah yang selalunya menjadi pertikaian lah di dalam mahkamah kan. Jadi dalam hal ni mungkin dalam tempoh 1 jam ni kita boleh berbual panjang berkenaan dengan harta pusaka, berkenaan dengan wasiat, berkenaan dengan harta sepencarian, tuntutan harta sepencarian, macam mana pula nafkah anak-anak yatim ini. Mungkin kita boleh sama-sama kongsikan, kita kembangkan lagi ya. So bila saat yang kita boleh cerita pasal harta pencarian tu, kan kata kita kena cepatkan Uruskan jenazah dulu. Kan dah perusahaan, lepas tu bilakah, malam tu ke, minggu depan ke, esoknya ke, paling cepat? Betul ya. Begini ya. Perkataan cepat ataupun tidak tu very subjektif lah kata orang sekarang kan. Tapi hakikatnya bila seorang tu meninggal, perkara pertama yang kita kena percepatkan urusan jenazah tadi ya. Okey. Kedua, biasanya kalau kita semua ni kita pernah tengok ya urusan pengebumian. Sebelum dikebumikan jenazah itu, biasanya ada waris, adik-beradik ke, keluarga dia ke, ataupun anak dia yang dah besar ke, abang dia dan sebagainya, akan maklumkan kepada semua jemaah yang ada itu. Dia kata begini, adik saya ni Ahmad bin Sipulan ini, kalaulah ada melakukan dosa ke apa ke, minta maaf. Yang kedua, kalau ada hutang piutang ya, yang belum dibayar ya, mintalah tuntut maklum kepada kami ni yang adik-beradik yang masih hidup. Tapi kalau nak dikatakanlah nak orang kata nak sedekah dan infak kerana melihat kepada anak yatim ni, lagilah kita alu-alukan. Jadi itu perkara yang kedua yang kita kena maklumkan. Lepas kita selesai urusan jenazah ni, ialah kita ni kan, macam tadi sebelum kita mula tadi kan, yang ada cerita berkenaan dengan arwah adik kan. Jadi kita ni bila si isteri tadi kehilangan suami di tak tala
dia ada anak kecil pula, dia punya perasaan, emosi dia terganggu, fikiran dia pun buntu, dia tak boleh nak fokus. Kadang-kadang dia lupa pakai baju, kadang-kadang terbalik. Betul. Kasut pun kadang-kadang sebelah lain, dia tak ingat ya. Betul. Sebab selama ni dia bergantung harap dengan seorang suami. Bawa kereta, suami yang bawakan. Walaupun dia ada kereta, walaupun dia ada lesen, nak pergi jauh-jauh dia tak berani. Sebab apa? Suami risau, sayangkan sangat dengan isteri ni kan. Beli barang pun suami yang belikan. Order Grab pun silap-silap bulan suami yang installkan, yang orderkan segala-galanya. Macam kita kata isteri ni kita macam mana tahu minat yang penuh. So kita sayang sangat kat isteri kita kan. Tapi rupa-rupanya suami meninggal di dunia. Jadi dalam keadaan itu dia terkejut lah. Bila terkejut, dia tak boleh fokus, dia tak tahu nak buat apa, mana satu yang perlu didahulukan, mana satu yang perlu dikemudiankan. Jadi waktu inilah penting dan sangat mustahak kepada kalau ada mak ayah yang hidup lagi ya. Mak ayah si mati itu hidup lagi. Kalau mak ayah si mati itu dah berumur tua, mak pun mungkin sedih, anak dia yang diharapkan meninggal dunia. Ayah pula mungkin sampai-sampai bila dengar anak dia meninggal tu dia jadi macam trauma, macam terkejut. Aku ni lagi tua, lagi banyak penyakit, tapi anak aku yang muda pula dijemput dahulu. Pun tak boleh buat apa. Pun tak boleh buat apa. Jadi ni adik-beradik yang muda ni. Macam Yana hari tu yang Yana buat tu. Saya memang bagus sangatlah Yana dengan suami kan, bantu maknanya cari, kata ginilah peringkat awal tu janganlah takut dia rasa semacam pula. Cuma bagi tahu dia, katakanlah adik ipar kita tu namanya si Salmah ke kan. Salmah, ni abang dengan kakak-kakak semua ni nak tanya, ada tak arwah ni ada hutang piutang dengan siapa ya? Jangan tanya harta tu pun. Tanya hutang dulu. Ada tak hutang dengan sesiapa, ada tak orang lain yang berhutang dengan arwah ni. Kami ni berhajat nak membantu. Tapi terpulang kepada Salmah. Kalau Salmah kata nanti dulu, kita tunggulah. Sebab dia perlukan orang panggil cooling period. Dia punya me time, dia nak tenang dulu. Kadang-kadang ada orang tu sehari okey dah. Ada yang kata sebulan. Sebab itu ada tempoh berkabung. Tempoh kita kena tanya juga kan. Edah kematian tu kan ada kan. Itu untuk apa? Untuk regenerate balik. Rejuvenate dia punya diri, dia punya semangat, boleh fokus, baru kita bincang macam mana. Jadi itulah awal-awal ni respon apa yang nak tanya tadi. Kan janganlah awal-awal dah terus tanya pasal harta, dah tanya harta peninggalan semua macam mana nak uruskan. Tak boleh lah. Kita bagi tempoh bertenang dulu kan, dan baru kita bincangkan. Betul tak Yana? Okey Yana, kita pun nak berhenti rehat seketika dan nanti kita akan kembali. Banyak lagi yang akan kita tanyakan kepada Tuan Faizal. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Iris Wanita, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Tuan Faizaluddin yang merupakan seorang peguam syar'i. Kita sambung semula perbincangan kita. Okey Tuan, selalunya bila berlakunya kematian, adakah benar segala orang kata duit cash ataupun segala harta terpaksa diberikan kepada keluarga belah suami untuk diuruskan dan isteri tidak mempunyai hak untuk menyentuhnya? Adakah benar benda ni sebenarnya? Benda ni tak benar ni. Cuma mungkin adat yang mana ada sebab yang baik lah ya. Saya respon dahulu berkenaan dengan kedudukan hukum yang sepatutnya ya. Yang pertama, bila seseorang tu meninggal, katalah suami tu meninggal ya, bila dia meninggal saja, apa saja harta dia pada tarikh dia meninggal tu, harta dia yang juga atas nama dia, macam rumah, kereta, saham-saham, duit dalam bank atas nama dia, amat arwah tu, itu semua kalau tak adalah sebarang wasiat, tidak adalah tuntutan harta sepencarian daripada pasangan dia nanti, ataupun tak ada orang kata dia dah hibah ke, maka itu semua mestilah dijadikan sebagai harta pusaka arwah, mesti diikut secara hukum faraid. Ya? Baik. Cuma bila kita balik yang apa Azura cakap tadi kan, maknanya ada setengah tempat mengatakan bahawa duit cash apa semua ni bagi kepada belah suami lah, maknanya sama ada mak ayah kepada si arwah tu ataupun adik-beradik dia.
Jadi dalam hal begini sebenarnya timbul ya keadaan begini, saya pun pernah jumpa ya. Sebab bila dalam keadaan tadi tu isterinya tu dalam keadaan dia sedih sangat. Dia tak tahu nak buat apa. Mungkin dengan duit yang sedikit arwah tinggalkan tu untuk mungkin nak urusan berkaitan dengan jenazah arwah tadi, mungkin nak membayar hutang ataupun nak beli apa-apa untuk keperluan anak dia ya. Tapi hakikatnya kan dalam hal begini sepatutnya bila arwah tu dah meninggal kan, dia pula ada anak kecil, maka tanggungjawab tadi tu untuk menjaga anak-anak yatim tu jatuh kepada atuk, nenek dan juga adik-beradik arwah yang lain tu. Kalau setakat nak beli makanan, nak bayar bil elektrik, bil telefon, apalah sangat tolong bayarkan kan. Cuma kalau ada hutang dan sebagainya kita catat ya. Jadi setiap perbelanjaan tadi saya nasihatkanlah ya, walaupun duit tunai itu duit arwah, walaupun itu duit anak kita ataupun itu duit abang kita, adik kita yang meninggal tu kan, tapi dia ada isteri, dia ada anak-anak yatim. Walaupun isteri dia mungkin dalam keadaan pengsan, dalam keadaan langsung tak boleh nak buat apa-apa. Kena ingat itu duit tu ada amanah yang kita pegang. Itu duit anak yatim tu. Mungkin ada bahagian tu anak yatim. Kita makan sikit, itu ingat tu apa yang Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran. Jangan makan harta anak yatim ni walau sedikit dengan cara yang batil. Nanti kita kalau makan makanan haram itu pun dah berdosa, makan duit anak yatim lagi-lagilah bertambah dosanya. Jadi dalam hal begini ada orang kata dia panggil jalan tengah yang sangat-sangat perlu kita berhati-hati. Jadi soalan Azura tadi itu nombor 1, kalau di segi hukumnya segala harta pusaka arwah ni mestilah ikut secara faraid, dibagi ikut faraid. Tengok siapa warisnya sebagainya ya. Nanti kita jelaskan macam mana nak dapatkan faraid dan sebagainya. Tapi kalau nak ambil pun sedikit duit arwah tadi mungkin untuk bayarkan urusan jenazah dia ya. Mungkin mak ayah dia pun orang yang miskin, mungkin adik-beradik dia pun sangat-sangat miskin. Yang menjadi yang arwah tu dia je yang paling berada, dia yang paling pandai, dia yang paling kaya. Yang lain mungkin dhaif dan sebagainya kan. Jadi mungkin ambil duit dia sedikit untuk bayar urusan pengebumian dia, bayar hutang dia. Kalau tak bayar kan kena potong pula bil elektrik, bil air lagi susah kita bayarkan dan sebagainya. Tapi kalau boleh dicatat, jangan timbul fitnah, jangan disebabkan sekupang dua ni jadi rosak sehubungan adik-beradik, keluarga dengan kita punya menantu, besan ataupun daripada adik-beradik ipar dan sebagainya. Itu yang kita nak elakkan tu. Kesian arwah tu. Dia susah mencari duit. Bukan senang. Tapi bila ditinggalkan dengan harapan biarlah bersatu padu, rupa bergaduh pula harta. So saya nak tanya lagi lah mengenai sambungan tadi kan. Kita tanya bilakah saat paling sesuai untuk kita tanyakan dan kita agihkan harta pusaka. Dan kalau ada cara paling manis mungkin boleh tuan kongsikan kepada kami macam mana cara dia. Okey, begini ya, saya kebetulan lah ada pengalaman sedikit ya, berurusan dalam beberapa situasi yang mana keluarganya okey, keluarga arwah ni okey. Ada situasi di mana keluarga arwah ni yang memang bergaduh lah ya. Okey, baik, saya cerita yang pertama tadi ya. Saya lihat ya, bila keluarga yang okey ni dia punya masa tu tidaklah terus menerus. Biasanya apa yang dia buat, katakanlah amalan ni amalannya bila meninggal biasanya ada buat kenduri arwah dan sebagainya kan. Walaupun ada orang kata tak perlu buat dan sebagainya, tapi ada juga dalam budaya kita ni yang buat kan. Biasanya selesai semua, dah tempoh bertenang, waktu itulah baru mak ayah arwah atau adik-beradik arwah tadi akan berbincang dengan isteri kepada si mati tadi. Bincang, tanya elok-elok. Nombor 1 tanya berkenaan dengan harta dia. Harta dia ini kena ingat, rumah dia, kalau ada tanah, ada kereta, duit simpanan apa semua ni, kalau boleh kita senaraikan satu persatu. Jelaskanlah dengan ayat yang elok, bukannya abang datang ni nak merampas, tidak. Abang nak membantu. Akak ni pun kalau boleh, kalau akak ada bahagian pusat faraid, akak akan tolak, akak tak nak. Ini untuk anak-anak engkau yang kecil sebagai contoh kan. Jadi gunakan ayat yang berdiplomasi, yang baik. Itu untuk keluarga yang baguslah ya. Bila dah selesai apa semua, dah dapatkan harta, tanya pula bab
Hutang tadi ada berapa banyak? Rumah ni dah bayar ke habis? Ada insurans ke? Kereta arwah ni ni berapa tahun lagi tak habis langsainya? Tanya, boleh kita bantu? Berapa bulan ni outstanding? Mungkin kita boleh dahulukan duit ansuran dan sebagainya. Arwah ni ada kredit kad tak? Kredit kad dia ni adakah takaful ataupun insurans yang insured kalau baki ni, kalau dalam kes meninggal ni? Kalau tak ada, kena tanya dah di stopkan ke di pihak bank? Jangan benda tu bergerak saja kan. Jadi benda-benda begini kena ditanya. Lepas tu yang ketiga, tanya juga arwah ni dulu waktu hidup ada tak dia pernah orang kata jumpa dengan mana-mana peguam ataupun dengan mana-mana institusi dia buat wasiat ke, dia buat hibah ke, ataupun dia ada takaful yang dihibahkan, apa semua tu kita dapatkan maklumat tu. Biasanya kalau arwah tu orang yang sangat sistematik, orang yang memang dia kata dia dah uruskan dia punya pengurusan kewangan tu bagus daripada awal, mudah caranya. Isteri tu boleh mudah bantu dapatkan maklumat semua tu. Baik ya. Dalam keadaan begini biasanya urusan tu cepat dan mudah lepas arwah meninggal. Situasi kedua, kalau yang bergaduh tadi. Yang memang complicated lah. Bila dalam complicated ni ya, Yana dengan Azura dan penonton semua ya, dia tak ada time frame lah. Dia tak ada kata seminggu lepas meninggal, tak ada yang kata 2 minggu. Kadang-kadang kan Yana dan Azura dan penonton semua disebabkan bergaduh ni, rasa tak puas hati, timbul prasangka, timbul rasa tohmah dan sebagainya. Urusan nak dapatkan maklumat tu pun bertahun-tahun. Nak dapat maklumat je. Belum nak file di mahkamah. Belum nak file lagi tu. Baiklah, untuk dapatkan maklumat cara dia macam mana kita nak korek lagi, tapi selepas ini jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Iris Wanita. Kita ada bingkisan yang kita sediakan kepada penonton semua. Jalan Chowkit merupakan suatu kawasan di ibu negara Kuala Lumpur yang cukup terkenal dengan imejnya sebagai kawasan hitam. Namun kini telah diberi sinar baharu oleh sekumpulan anak muda melalui inisiatif Buku Jalanan Chowkit yang memberi peluang kepada kanak-kanak gelandangan dan keluarga miskin kota untuk membaca dan belajar segala ilmu pendidikan. Siti Rahayu Baharin atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Ayu merupakan pengasas kepada Buku Jalanan Chowkit. Menurutnya, kawasan tersebut dipilih kerana mahu memberi sinar kepada kawasan awam yang sudah dicemari dengan aktiviti yang tidak sihat dan tidak sesuai untuk golongan kanak-kanak. Kenapa kita bina Buku Jalanan Chowkit? Sebab pada mulanya ianya hanyalah idea membawa pendidikan tu ke tempat awam yang kita bawa buku. So kita nak baca senang kan? Bawa buku baca dengan budak-budak kan. Sebab saya rasa membaca ni benda paling basic lah dan penting untuk kanak-kanak. Tapi bila kita dah datang ke Chowkit, kita mai ke Chowkit, lepas tu kita tengok keperluan kan, ada macam-macam keperluan pendidikan kanak-kanak. So dari situ kita nampak macam ini tanggungjawab yang kita patut ambil bersama. Sebab isu dia adalah isu kanak-kanak yang tak boleh baca, yang tak dapat pergi sekolah, yang tak ada akses kepada pendidikan berkualiti. So Buku Jalanan Chowkit nampak benda tu. Dan kita nak buat benda tu. Kita nak bagi pendidikan tu, akses kepada pendidikan ni. Hang tak kira siapa, asalkan hang kanak-kanak, you should get that chance and opportunity. I want to give that to the children. Saya nak bagi benda tu. Sebab saya rasa saya mai daripada kampung, tapi pasal apa saya boleh jadi diri saya sendiri macam hari ini adalah pendidikan. So saya nak bagi the equal access, benda yang sama apa yang saya dapat semasa kecil, saya nak bagi kepada semua kanak-kanak tu. Buku Jalanan Chowkit yang diasaskan sejak 2015 itu pada mulanya daripada sebuah perpustakaan bergerak ke rumah kedai dan kini mempunyai sebuah bangunan secara tetap di Lorong Haji Taib 1. Dulu masa Buku Jalanan mula, kita ada kelas malam je. Malam Jumaat dengan malam Ahad, kita ajak matematik dengan bahasa Inggeris saja. Tetapi sekarang ni,
yang bersekolah di sini kita ajak semua, matematik, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, bahasa Melayu, sejarah. Kita ajak coding to the children, kita ajak bahasa Jepun juga. Dan sistem pembelajaran kita adalah kita panggil dia project based learning, belajar berdasarkan projek. So towards the end of the semester, dia akan buat exhibition projek dia. Sebab kita nak benda yang hands on. Dia belajar tapi dia boleh terus apply dalam kehidupan dia sendiri. Sebab living in a big city macam Chowkit ni, you memang kena street smart. And in order for us to create anak-anak yang sangat street smart adalah anak-anak yang bila dia belajar dia tahu ni aku apply. So dia excited tau. Learning is a journey for them, macam tu, and an exploration for them. Bagaikan tidak menyangka, sungguh panjang sekali perjalanan membina pencapaian sehingga ke hari ini. Bagi Cikgu Ayu, apa pun yang terjadi, susah ataupun senang, beliau mesti kuat dari segi jiwa dan raga, meneruskan perjuangan untuk anak-anak yang dilentur di bawahnya. Saya pun rasa macam tak percaya tau. Dulu masa saya dekat jalan, kita selalu kata, nanti kita nak adalah bangunan. It's always a dream tau. Dia mimpi, angan-angan tau. Tiba-tiba boleh buat macam ni, kan? Kita sentiasa tak cukup duit, tak cukup resources, tak cukup apa kan. Tapi kita macam, tak apa, kita buat je pelan-pelan. And we are here today. Dia antara tak percaya dan Alhamdulillah. Kita rasa syok lah. Dia rasa, dia macam mana? Kan orang kata, dalam hidup ni apa yang penting? Saya rasa, dan orang tanya, apa tu kebahagiaan? This is happiness. Saya nak anak-anak BJCK ni jadi orang yang bermanfaat je pada masyarakat dan pada diri dia. Yang tu je. Sebabnya saya rasa saya tak mau, buku jalanan kita tak mau design untuk anak-anak. Apa you kena jadi, tak mau. Kita nak kita ni sediakan ilmu supaya dia boleh jadi orang yang boleh berfikir, yang boleh menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain, manusia yang bermanfaat. Dia macam tu cukuplah pada saya rasa. Semangat yang ada pada diri Cikgu Ayu dan sekumpulan buku jalanan Chowkit ini patut dijadikan inspirasi buat semua, kerana perjuangannya yang tanpa henti kerana ilmu adalah perjuangan yang tiada noktahnya. Hidup ni bukan hak milik kita sepenuhnya tau. Hidup ni untuk berkongsi. Allah bagi kita tempat ni untuk kita sama-sama makmurkan. Jadi sentiasa jadi orang yang bermanfaat dengan mencuba menambah baik dalam masyarakat. Cuba, hari-hari cuba. Memang mula-mula kita tak reti, tapi kalau kita sentiasa cuba, insya-Allah you find the end there. And saya harap semua orang bertemu penghujung yang membawa kebahagiaan. Dia Siti Rahayu Bahari. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Iris Wanita, dan kita masih lagi dengan Tuan Faizal. Kita nak tanya, kita nak sambung balik pasal nak dapatkan maklumat begitu lama sampai ialah macam mana pun proses selepas itu kita harus teruskan. So macam mana cara dia dan apa implikasi bila terlalu lama? Kita tak tahu juga. Baik, yang pertama saya jawab yang nombor 2 tadi, implikasi kalau terlalu lama. Dalam banyak kes yang berlaku bila bertangguh-tangguh kan, lengah-lengah daripada sehari jadi seminggu jadi sebulan jadi bertahun. Boleh bertahun ya? Sampailah ada yang waris patut dapat tu meninggal pula. Orang ni meninggal, macam-macam meninggal, jadi berlapis-lapis, jadi macam-macam masalah. Nak dapatkan maklumat punya masalah, isu pengagihan, pewarisan dan sebagainya. Ya. Jadi kena cepatkan. Kita nak elakkan keadaan-keadaan sebegini. Baik. Tapi susah kan bila kita cakap ni mudahlah. Tapi dalam keadaan tengah panas, bergaduh, apatah lagi mungkin menantu tu bukan menantu favourite kita kan, ataupun mak mentua, ayah mentua kita tu selalu menyindir kita, ataupun adik-beradik ipar kita tu langsung tak ambil tahu pasal kita. Waktu kita susah dulu langsung dia tak ziarah. Bila meninggal tahu banyak harta, tang-tang tu jugalah nak sibuk-sibuk kan. Apa pun keadaan senario yang berlaku, ini pandangan saya lah nasihatnya, kena dipercepatkan urusan
pentadbiran dan juga pengagihan harta pusaka arwah ni sebelum berlakunya sebarang kematian pula di kalangan waris. Itu lagi susah ya. Jadi waktu tengah hidup ni panas macam mana pun hubungan kena dipercepatkan sebab ianya ada implikasi kepada arwah yang meninggal tu. Kesian dia dalam kubur tu, terseksa dia sebab kan. Kita lewat-lewatkan. Sebab apa? Urusan mungkin hutang dia tak boleh nak selesaikan lagi bila ada hutang. Tapi untuk nak takbir di peringkat waris-waris yang ada ni bergaduh lagi, tak buat apa-apa. Jadi dalam hal begini kena mulakan, paling tidak kena dapatkan nombor 1 sijil faraid ataupun pengesahan waris ni daripada mahkamah syariah. Setidak-tidaknya Siapa yang perlu mohon? sesiapa sahaja, sama ada si isteri tadi ataupun ayah kandung, mak kandung ataupun adik-beradik arwah yang hidup. Tapi dia mungkin tak layak, dia memohon saja. Tapi bila mahkamah putuskan si pemohon tu tak layak. Tapi mesti ada first step yang dibuat. Yang kedua, mesti juga failkan permohonan di contoh kalau untuk mentadbir atau pusaka ni di bahagian pusaka kecil kalau jumlahnya bawah 2 juta. Ataupun kita pergi amanah raya kalau jumlahnya dalam 600,000 ya. Selebihnya kita boleh pergi ke mahkamah tinggi. Cumanya apa-apa pun permohonan ni dia mesti nak tahu siapa nama warisnya, butiran waris, hubungan. Keduanya tahu harta-harta kena ada juga. Setidak-tidaknya satu harta pun kena masukkan dahulu. Yang ketiga kena cerita juga berapa hutangnya. Jadi dalam hal begini kita nak elakkan kejadian yang saya maklumkan tadi tu. Kalau ada yang meninggal, cerai pula ke apa ke di kalangan mak ayah arwah tadi yang hidup, bercerai pula, berpisah. Daripada bergaduh 2 pihak saja dah jadi 3 pihak pula kan. Kemudian mungkin ada penerima bahagian tu anak kepada arwah tadi mungkin meninggal muda pula. Jadi banyak dia punya urusan yang perlu kita elakkan ya. Okay, mungkin tangguh. Betul tu. Tapi mungkin tuan boleh jelaskan, okey, kita mungkin memahami konsep faraid itu yang mengikut hukum Islam. Tetapi masih ada di antara kita yang masih tidak memahami, orang kata, susun alurnya. Siapa yang berhak? Yang pertamanya siapa, keduanya siapa, dan anak-anak tu macam mana, adakah berhak juga? Okey, dia begini ya. Soalan begini memang hanya orang yang tahu ilmu faraid saja yang tahu. Nak kata semua ustaz-ustaz pun banyak yang tak tahu sebab dia ni ilmu yang sangat spesifik khas ya. Jadi dalam keadaan begini, nombor 1 untuk mengelakkan kesangsian. Kadang-kadang bila meninggal kita tanya dengan Tok Imam ni bagi pengiraan begini gini. Pergi pula jumpa ustaz tu kata orang ni pula layak. Walhai orang ni kata tak layak. Jadi jumpa pula tok guru yang ketiga, yang lain pula layak dan sebagainya. Berlaku, jadi dalam hal begini untuk mengelakkan kesangsian dan sebagainya, kerajaan tubuhkan mahkamah syariah, kerajaan tubuhkan bahagian pusaka kecil yang ada di pejabat-pejabat tanah, kerajaan tubuhkan amanah raya. Jadi percepatkan proses. Di sana ada institusi yang boleh mengeluarkan sijil faraid, membuat akuan berkenaan waris mana yang berhak dan berapa jumlahnya. Okey. Jadi dalam keadaan begini biasanya lah ya. Katakanlah si suami tadi meninggal, dia meninggal dunia ni dalam keadaan waktu tu dia meninggalkan mak ayah dia hidup lagi. Kemudian dia ada isteri seorang ataupun 2 orang ke katakan ya. Kemudian dia ada anak lelaki, anak-anak perempuan katalah 5 orang. Kena ingat kalau semua ni ada, adik-beradik arwah jangan mimpilah nak minta adik-beradik? Tak ada. Maksudnya langsung tak terhalang boleh. ya. Sebab apa? Dia ada anak lelaki. Dia ada mak ayah lagi. Kalau dia tak ada anak lelaki? Kalau dia tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan, dia ada mak ayah lagi. Dia tanya. Kalau dia tak ada mak ayah dah meninggal, anak lelaki pun tak ada, dia ada katakanlah isteri, kemudian dia ada anak perempuan, kemudian dia ada adik-beradik lelaki, baru dalam keadaan begitu barulah adik-beradik lain ada hak untuk menuntut. Jadi dalam begini untuk elakkan kesangsian, keraguan, banyak sangat pandangan daripada orang tua, orang ni berhak, ini tak berhak, ini berhak, pergi ke mahkamah syariah. Pergi ke mahkamah syariah secepat mungkin. Kena bayar tak? Alah murah je. Tak nak guna peguam pun tak apa. Mahkamah boleh bantu. Tapi kalau ada peguam, gunalah peguam kalau mampu. Kalau saya tanyalah, saya pun mewakili juga ibu-ibu kat luar sana kan. Dah sedih ni kan, duit tak banyak kan. Tiba-tiba hilang kebergantungan pada suami meninggal kan. Tak ada bajet. Nak tanya berapakah anggaran kos kalau kita nak hire seorang lawyer untuk menguruskan harta pencarian ni? Dia gini ya, untuk urusan begini kita tidak ada satu dipanggil scale fees ataupun satu peraturan yang mengawal selia berapa jumlah dan sebagainya. Jadi biasanya peguam ni, kalau macam saya ya, saya cerita pasal saya lah ya. Boleh? Saya cerita kalaulah katakanlah si mati ni meninggalkan harta yang banyak, tetapi dia tak ada cash ataupun isteri dia tak ada duit dan sebagainya,
sebagainya. Tak apalah, kita subsidize lah dahulu, kita buat amal jariah, kemudian kita tolaklah daripada harta pusaka tadi. Tapi kena bersetujulah awal, kena akad betul-betul. Kalau dia tu si arwah punya si isteri arwah yang hidup ni, kalau dia datin, cakaplah datin, ini jumlah fee saya anggaran. Kalau datin tak mampu bayar, kita tolaklah nanti daripada apa yang duit yang akan keluar daripada bank dan sebagainya. Sebab dia mungkin tak ada duit. Tapi kalau katakanlah yang ditinggalkan tu asnaf zakat, miskin. Zalim pula kita ni sebagai peguam, Allah datangkan kita orang yang susah nak minta tolong. Jangan kita, pada saya lah ni saya kalau orang lain saya tahulah. Jangan pula kita mengambil kesempatan sangat di waktu orang tengah ada kesempitan. Bantu. Kalau kita bantu seorang asnaf, orang yang miskin, kemudian ada anak yatim pula, anggap itu sebagai amal jariah kita, nanti Allah balas dengan cara lain. Jadi dalam hal begini saya dah melalui kedua-dua keadaan. Apa-apa pun kalau tak boleh guna peguam, takutlah peguam yalah dalam keadaan mungkin mahal sangat. Betul. Mahal tu berapa? 1,000. 1,000 kata orang setengah orang kata murah, murah. Tak, ada orang kata 1,000 tu mahal, susah nak dapat. 500, ada setengah orang kata mahal 500 tu. Dia nak beli makanan, nak beli minyak, apa, itulah duit dia yang ada. Jadi dalam keadaan kini kena bertolak ansur lah ya. Apa pun kalau dia tak mampu, boleh dapatkan khidmat daripada mahkamah. Mahkamah boleh bantu, mahkamah boleh perkenalkan, mungkin ada peguam-peguam yang sukarela, dengan setengah-setengah kes juga mungkinlah pihak-pihak Baitul Mal ya, mungkin boleh mengambil peranan untuk bantu mana-mana asnaf zakat, bantu dari segi membiayai yuran guaman peguam dan kos sebagainya. Ini banyak yang kita boleh buat. Cuma dalam hal begini yang paling penting cepat-cepat selesaikan urusan si arwah tadi. Sebab bab duit ni jangan main-main. Bab harta ni jangan main-main. Pakai kupiah pun boleh hilang. Sebab apa? Boleh bergaduh, boleh macam-macam, fitnah. Duit dan harta ni sangat dahsyat. Saya dah nyaksikan ya. Sampai saya terpaksa dalam beberapa kes tu saya terpaksa panggil polis semua dia. Sebab saya dah tak boleh kontrol pihak-pihak ni ya. Dia dah bergaduh, mula-mula meninggi suara, kemudian dah hempuk-hempuk meja, ketiga dah mula main fizikal. Jadi dalam keadaan begini dah di luar kemampuan kami sebagai peguam, maka polis sajalah yang boleh menyelesaikan. Kerana harta, adik-beradik pun sampai boleh berbunuhan ni. Itulah jangan main-main dengan harta kan. Topik kita hari ni pun memang panas dan perbincangan kita makin panas. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Nama penuh Nur Diana Ismail lah. Tapi artis name tu Diana Ismail je. Senang orang nak ingat. Saya memang orang kata dah memang start fokus pada bidang ni dan lebih menjurus kepada orang kata kepada art business jugalah. Maknanya untuk perniagaan juga dan untuk orang kata educate kepada orang ramai supaya dia mencintai seni halus kan. Jadi me time je. Jadi saya kadang-kadang kat studio sampai lewat pagi. Dulu masa sebelum studio baru ni dekat rumah pun sampai lewat pagi saya akan buat. Kadang-kadang satu lukisan besar tu saya boleh spend dalam 2-3 jam, kadang 4 jam. Kita menjiwai. Kita menjiwai bila masa kita tu macam relax kan. Kita fresh, kita expresskan diri kita masa buat apa lukisan tu. Memang me time lah untuk saya. Seorang pelukis tu dia kena daripada jiwa dia, daripada hati dia. Maknanya kalau dia setakat macam alah sajalah buat nak jual aja, tak boleh. So orang kata you punya soul tak sampai. So because orang yang tengok lukisan you tu, contoh kalau warna, dia boleh menjiwai okey warna dia gembira ke, dia tengah sedih ke. So memang kena betul-betul minat yang mendalam untuk kita menghasilkan satu karya. Saya nak menyebarkan kegembiraan, rasa cinta, rasa sayang. Kalau tengok lukisan saya ni kebanyakannya semua color terang. Color terang, color bold, color yang saya jarang lukiskan color black and white tu tak ada. Saya minat black and white tapi saya nak orang rasa happy. Macam bila orang datang studio pun dia rasa happy. Orang tengok, okey, ini floral. Saya ambil konsep dia taman bunga apa semua tapi bukan realism. Saya lebih pada abstract floral yang saya macam orang nampak okey ini bentuk bunga, dia boleh tengok warna pink is bunga. So, kadang-kadang kalau kita tengok abstract yang betul-betul kadang color je ataupun satu dot je kan. Apa ni? Dia macam mana audience tu interpretasi.
Okay, so pelukis nak menyampaikan kadang maksudnya mungkin perjalanan hidup dia ke, perjalanan seni dia ke. Okay, macam katakan saya punya lukisan ni dia pada abstract floral, saya ekspreskan perasaan saya. Macam contoh saya ada kat tengah-tengah taman bunga, saya imagine. So saya bercerita tentang kegembiraan masa saya sekolah dulu macam kat belakang ni Sweet 17. Kebetulan kawan saya ada share satu buku autograf lama. So saya pun terus siri barulah Sweet 17, maknanya bila tengok pink, bila tengok ni kita tahu ni bunga. Tapi dia tak nampak bentuk bunga. Bila kita tengok colour biru, dia rasa happy. Oh, kita boleh fikir macam, oh masa tu memang rasa happy kat sekolah. So benda tu sampai. Sebab pada saya, kalau setengah orang dia mungkin ambil tema lain kan. Tapi saya fikir, pada saya untuk flora is bunga-bunga tu, dia unik. Dia banyak warna, dia banyak bentuk yang berbeza kalau kita tengok taman bunga. Bukan saya kata saya suka sangat nak bunga je, tidak. Tapi saya ambil konsep tu untuk saya terapkan di dalam catatan saya, karya saya. Okay, harapan saya harap semua orang kat luar sana yang masih tak mengetahui dunia seni catatan, dia ada lukisan, ada mencatat macam ni, supaya boleh pergi melawat galeri-galeri ataupun studio macam ni, ataupun kat social media sekarang dah banyak sana ni, memang kita boleh follow. Jadi mungkin boleh beritahu anak-anak ataupun adik-adik yang suka, sebab sekarang ni banyak yang suka art tapi dia tak ada pendedahan. Dan setengah ibu bapa mungkin fikir ni kerja ni tak ada masa depan. Tak sebenarnya. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita masih lagi membincangkan topik andai aku telah tiada. Okey, kita sambung balik perbincangan kita, Tuan. Okey, selalunya masyarakat kita ni tidak semuanya celik tentang pembahagian harta ni, dan ada di antara mereka ni tidak membuat sebarang wasiat, dan sebab rata-ratanya merasakan muda lagi, belum lagi nak mati, tak nak buat wasiat kan. Jadi ini yang menyebabkan permasalahan bila berlakunya kematian, berlaku perebutan harta. Pandangan Tuan mengenai ini. Okey, baik ya Azura ya. Betul sangat bernas apa yang Azura cakap tu ya. Jadi syarat mati ni tak semestinya tua, tak semestinya sakit, tak semestinya dalam keadaan senang, tak semestinya dalam keadaan susah. Bila-bila masa dah sampai waktu, Allah akan jemput, tak cepat sesaat, tak lewat sesaat. Maka pergilah kita ya. Apa yang kita boleh buat? Sekarang ni dah banyaklah tutup guru di ustaz-ustaz dan sebagainya, ustazah ceritakan kepentingan buat pengurusan harta ni ya. Banyak juga syarikat seperti ada Wasiah Shop lah, Solihin Trust lah, lepas tu bank-bank pun ada Maybank Trustee apa sebagainya, buat macam-macam package, dan juga ada peguam-peguam, dan juga ada motivator pihak RTM melalui Iris bagi kempen supaya uruskan berkenaan dengan kewangan kita, harta kita. Paling orang kata simple yang boleh buat ya, saya kongsikan ya, bila saya pergi mana-mana saya akan kongsikan perkara ni, iaitu nombor satu, tak nak Yana, Azura ya balik nanti mesti buat ringkasan sikit harta aku ada berapa. Paling tidak kalau rumahnya lot, buatlah rumah tu alamatnya apa, bank loan dengan mana, berapa nombor akaun hutang tadi. Okey, paling kurang ya. Keduanya, kita punya hutang-hutang lah, macam kad kredit apa semua tu, tulis dia punya orang kata nombor akaun dan sebagainya. Sebab biasanya kita buat bayar sekarang macam online kan, kita sendiri yang bayar. Password kita pun kita tak bagi kat suami, bagi kita kat suami ya. Saya tak ada kan. Tak tanya. Saya tak tanya, risau tak tahu kan. Jadi dalam hal ini kena buat sedikit senarai. Buat senarai tu, tulis ke, type ke dan sebagainya, simpan di tempat yang selamat. Jangan bagi kat scammer pula. Habiskan duit kita kan. Kalau boleh isteri kita tu, suami kita tu, itulah pasangan kita daripada hari kita berkahwin sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir.
percayalah kat dia, walaupun kita tahu banyak kes perceraian, banyak kes curang, banyak kes suami dimadukan, isteri dimadukan, minta maaf. Curang lah. Curang, isteri dimadukan dan sebagainya. Tapi nak tak nak kita bagi tahu juga dengan pasangan kita. Ini hutang-hutang abang, ini nombor senarai ni apa saja. Ini harta-harta abang. Kalau nak sorok sikit, soroklah sikit. Sebagai contoh kan. Tapi kena yang banyak tu kena bagi tahu. Si isteri pun kena bagi tahu juga. Jangan anggap biasanya suami lah meninggal dulu. Orang perempuan panjang umur. Tak. Banyak juga, ramai juga orang perempuan yang meninggal juga. Buat perkara begitu. Bagi tahu pasangan kita. Kalau kita tak berapa nak percaya dengan pasangan kita, bagi tahu dengan ahli keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita yang kita hormati, kita percaya dia ni orang yang amanah kan. Walaupun nanti kalau ada faraid untuk untuk kita punya harta pusaka ni dia tak akan menerima, dia akan menjalankan amanah sebaik mungkin. Jadi bagi tahu. Yang paling penting tadi itu apa saya kata? Catat dan catat, kongsikan kepada orang yang yang paling kita percaya. Sebenarnya ada institusi-institusi itu macam wasiat shop apa semua tu, macam As-Solihin ataupun pihak peguam buat wasiat. Kita kena bayarlah kan? Bayarlah sikit, adalah kos dia sikit, dia tak mahal. Cuma benda ini sangat penting dan sangat mustahak untuk mengelakkan kejadian macam saya cakap tadi. Kalau nak dapatkan maklumat pun susah. Bukan senang nak dapat maklumat ni ya Azura ataupun Yana. Kalau katakanlah suami meninggal, kita pula tak ambil tahu apa-apa, dia yang uruskan bayar bil apa, bayar kereta semua, tiba-tiba dia meninggal. Kita tak tahu mana dokumen, mana dokumen rumah, mana geran rumah. Mana itu semua tak tahu. Tuan. Ada yang dekat pejabat, ada yang dalam rumah. Kadang-kadang dalam rumah tu nak cari pun tak tahu kat mana. Mungkin store tu, mungkin kat bilik ni, mungkin dalam kereta. Tuan, kita nak tanya tuan, secara ringkas saya nak tahu antara hibah dengan wasiat mana lagi mudah, dan saya nak minta juga kata-kata terakhir pesanan daripada tuan pada penonton-penonton Aris Wanita. Okey, baik begini ya untuk pasangan yang masih hidup, begitu juga dengan wanita-wanita yang mungkin dah kematian suami ya. Apa yang Yana tanyakan tadi saya simpulkan ya. Yang pertama kena ingat ya, bila suami kita meninggal, perempuan ada hak untuk menuntut harta pencarian. Tapi kena bukti di mahkamah lah ya. Baik, itu yang pertama ya. Sebab mungkin sepanjang hidup 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun ada harta yang kita perolehi bersama dan juga mungkin harta tu tidak didaftarkan atas nama kita. Tak diwasiatkan lah kan? Itu kira wasiat lah kan? Itu yang pertama, harta pencarian. Harta pencarian ya. Baik. Perkara yang kedua, katakanlah kita ni masih hidup, kita nak buat amal jariah. Dan kita juga takut berlakunya nanti kalau tinggal harta banyak-banyak ni bergaduh pula anak beranak aku ni kan. Jangan kata antara mak ayah aku dengan bini aku ni, anak aku dengan mak dia ni pun mungkin silap bergaduh ni. Jadi eloklah kita buat hibah hidup-hidup masa waktu hidup ni. Hadiahkan rumah ni terus tukar nama, kereta ni terus tukar nama anak ni, ada duit dalam simpanan terus bagi masukkan. Kita bagi siap-siapkan. Baik, dalam keadaan begini ada juga orang tanya saya, bagi siap-siapkan dia mendahaka pula ataupun cerai ke macam mana? Terpulang. Kalau kita percaya, bagi semua. Kalau tak percaya, bagi separuh saja. Jangan bagi semua. Nanti kita nak hidup macam mana pula? Itu namanya hibah. Kita buat waktu hidup. Tapi kita boleh buat juga nama dia wasiat. Kita buat wasiat itu waktu hidup, tapi pelaksanaannya, pengagihannya bila kita dah meninggal dunia. Itu beza hibah dengan wasiat. Hibah ni waktu hidup kita bagi. Yana ambil lah. Tak boleh saya minta balik. Dah bagi kan. Tapi kalau wasiat ni, Yana ambil ni bila suami meninggal sebagai contoh. Ambil ni lepas meninggal. Tapi kena ingat wasiat, hibah, harta pencarian ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada juga orang kata dia punya undang-undang. Tak boleh kita sembrono saja. Jadi sebagai akhir katalah daripada saya, bila puan-puan meninggal dunia, kena ingat ya, puan-puan yang kehilangan suami sebagai ni ialah sedih, tetap sedih, tetapi kena bantu suami untuk selesaikan urusan harta pusaka dia. Adik-beradik arwah, mak ayah arwah, prihatin, bantu sama-sama kita punya adik ipar ke kakak ipar ataupun menantu kita tu, sama-sama kita bantu dia dengan anak yatim kalau ada, untuk selesaikan urusan harta pusaka ni secepat mungkin, dengan sebaik mungkin, sesemurni yang mungkin.
hubungan ukhuwah terjaga, silaturahim pun terjaga, insya-Allah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Urusan jenazah, urusan harus dipercepatkan dan urusan pembahagian juga harus dipercepatkan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Faisal Budin kerana sudi menjadi tetamu kami hari ini dan berkongsi mengenai wasiat dan insya-Allah jangan lupa pada penonton setia Arif Wanita, minggu depan kita jumpa lagi pada setiap hari Ahad jam 11 pagi. Jangan ke mana-mana kan, sebab apa? Setia bersama kami. Arif Wanita. Okey, so terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.